Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada ahli panel yang merupakan ahli Persatuan Linguistik Malaysia dan sidang hadirin yang disayangi sekalian. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik dan segak pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mengenai tajuk forum yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tajuk forum yang akan kita bincangkan adalah bertemakan bahasa yang berfokuskan kepada isu variasi bahasa dalam industri perfilman di Malaysia. Maka, tajuk forum kita pada hari ini adalah forum Kampung Pisang Musikal Raya Cerminan Identiti Pribumi Perak, di mana ia merupakan filem arahan Mamat Khalid yang dikeluarkan pada tahun 2021. Kita sedia tahu bahawa Mamat Khalid merupakan anak jati kelahiran negeri Perak dan sudah banyak filem yang di bawah arahan beliau terlihat mengetengahkan dialek-dialek yang ada pada negeri berkenaan. Walau bagaimanapun, persoalan kita masih tergantung mengenai adakah variasi bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu ini merupakan sesuatu yang unik untuk dipertahankan ataupun tidak. Oleh itu, perkara ini sememangnya patut dipandang serius oleh semua pihak. Baiklah sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai topik forum kita pada hari ini, moleknya kita berkenalan dengan keempat-empat panel kita pada hari ini. Panel pertama kita merupakan Profesor Dr. Nur Syuhaibah binti Aslan yang merupakan Presiden Persatuan Linguistik Malaysia. Apa khabar, Prof? Khabar baik, Doktor. Terima kasih, Prof. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli panel kedua kita pada hari ini yang merupakan Ketua Jabatan Bahasa Melayu Universiti Putra Malaysia UPM, iaitu Profesor Madya Dr. Anis Anisah binti Husin. Apa khabar hari ini, Prof? Khabar baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ahli panel ketiga pula, saya perkenalkan Dr. Danish Arshad bin Amran selaku Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Walaupun nampak malu, namun petah bicaranya. Apa khabar Dr. Danish? Baik, Prof. Baiklah, ahli panel terakhir kita ialah Dr. Syairah Atikah binti Ibrahim. Beliau merupakan Dekan Pusat Pengajian Bahasa di Universiti Utara Malaysia UUM. Selamat datang. Apa khabar, Doktor? Oh, baik, Prof. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel kita, maka kembalilah kita kepada topik forum kita, iaitu mengenai variasi bahasa dalam filem Kampung Pisang Musikal Raya 2021. Sidang hadirin yang saya hormati, apakah sebenarnya dialek Perak yang digunakan di dalam filem ini? Bagi menjawab soalan ini, saya akan ajukan kepada ahli panel pertama kita, Profesor Syuhaibah. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Idham, selaku Encik Moderator kita. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk mengutarakan pendapat-pendapat berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jadi, berdasarkan filem Kampung Pisang Musikal Raya, dialek Perak yang digunakan ialah dialek di bahagian tengah Perak atau dikenali juga sebagai dialek lembah Sungai Perak. Kawasan-kawasan yang menggunakan dialek ini ialah Kuala Kangsar, Sayong, Sarai, Bota, Lambur, Kampung Gajah dan Tanjung Belanja. Kawasan filem ini dilakukan di sekitar Kuala Kangsar, iaitu di Kampung Pisang. Dialek lembah Sungai Perak ini agak berbeza di mana ia banyak menggunakan i-pepet dan mengubah sesuatu perkataan di mana ujung perkataannya menjadi kepada i-pepet. Sebagai contohnya, perkataan mana ditukar kepada mana, perkataan berbunga ditukar kepada berbunga, dan sebagainya. Selain pengubahan kepada i-pepet, terdapat perkataan biasa yang sering digunakan iaitu ata yang merupakan perkataan untuk menyedapkan sesuatu ayat. Berbalik kepada filem ini, penyebutan dialek ini terlalu pekat, bermula dari watak utama iaitu Husin, Pak Din, Pak Jabik dan penduduk kampung yang lain. Komunikasi di antara penduduk Kampung Pisang di warung Pak Jabik kebanyakannya menggunakan dialek ini dan kesemua yang berada dan terlibat dalam komunikasi tersebut memahami konteks perbualan dan perbincangan mereka. Watak yang paling ketara dalam penggunaan dialek ini adalah watak Husin dan watak Pak Din. Dialek ini menggunakan keistimewaan dan
menunjukkan lambang identiti mereka sebagai anak jati Perak. Oleh itu, jelaslah bahawa dialek Perak yang digunakan dalam filem Kampung Pisang Muzik Raya ini ialah dialek Lembah Sungai Perak atau dikenali sebagai dialek Perak. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan panel pertama kita bahawa dialek yang majoriti digunakan ialah dialek di bahagian Perak Tengah atau lebih dikenali sebagai dialek Lembah Sungai Perak. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita tentang apakah terdapat dialek-dialek Perak lain selain yang dinyatakan oleh ahli panel pertama sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator. Kita sedia maklum bahawa dialek Lembah Sungai Perak merupakan dialek yang terdapat dalam filem tersebut seperti yang dijelaskan oleh panel 1. Namun begitu, masih terdapat beberapa dialek lain yang juga dituturkan di negeri Perak. Antaranya ialah dialek Utara, dialek Patani, dialek Selatan Semenanjung dan juga dialek Kepulauan Indonesia. Pertama sekali, kita perlu mengetahui apa sebenarnya maksud bagi setiap dialek tersebut. Dialek Utara merupakan dialek yang dituturkan di sekitar kawasan utara negeri Perak. Contohnya di kawasan Baganserai, Taiping, Parit Buntas sehinggalah Pantai Remis. Para penutur di kawasan ini menggunakan dialek Utara kerana kedudukan geografinya adalah bersempadan dengan negeri Kedah dan juga Pulau Pinang. Bukan itu sahaja. Kajian sejarah menunjukkan rata-rata penduduk di sekitar kawasan ini adalah berasal daripada negeri Kedah disebabkan oleh berlakunya penghijrahan bagi mengelakkan diri daripada ancaman Siam yang tercetus pada tahun 1821 di Kedah. Selain daripada dialek Utara, dialek Patani juga adalah antara dialek yang terdapat di negeri Perak. Dialek ini dituturkan oleh sekumpulan penduduk yang menetap di kawasan hulu Perak seperti daerah Kro, Gerik dan juga Lenggong. Masyarakat di kawasan ini kebanyakannya menggunakan dialek Patani sebagai gaya percakapan dan penyampaian mereka. Dialek Patani lebih dikenali sebagai dialek yang seakan-akan menyerupai dialek Kelantan kerana kedudukan geografinya adalah berdekatan dengan negeri Kelantan. Seterusnya ialah dialek Selatan Semenanjung. Dialek ini merupakan dialek yang wujud di sekitar daerah Batam Padang sehingga Bagan Datuk. Dialek ini lebih dipengaruhi oleh pertuturan dari selatan Semenanjung seperti Selangor dan juga Johor. Hal ini kerana majoriti penduduk di kawasan ini adalah terdiri daripada golongan pendatang dari Selangor iaitu Jawa dan Bugis. Bagi dialek Kepulauan Indonesia pula, dialek ini dituturkan oleh sekumpulan penduduk yang menetap di daerah Kinta. Daerah Kinta adalah sebuah daerah yang mengalami percampuran beberapa dialek dari Siak dan juga Kampak oleh orang-orang Banjar, Rawa dan Mendeling. Pencampuran dialek ini berlaku disebabkan oleh adanya pertembungan bahasa oleh golongan pendatang dari seberang Sumatera. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung dialek-dialek Perak selain yang dinyatakan ahli panel pertama tadi. Kita semua sudah mendengar dengan jelas mengenai apa itu dialek Utara, dialek Patani, dialek Selatan Semenanjung dan dialek Kepulauan Indonesia seperti yang telah disebutkan oleh ahli panel kedua kita sebentar tadi. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya untuk Dr. Danish yang merupakan ahli panel ketiga kita, soalan yang berbunyi, bagaimanakah untuk membezakan dialek-dialek Perak tersebut dari aspek morfologi dan fonologi? Silakan Doktor. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang perbezaan antara fonologi dan morfologi. Pertama sekali, fonologi. Fonologi adalah merupakan salah satu bidang ilmu linguistik yang mengkaji bidang bunyi-bunyi bahasa dan lambang-lambang kepada bunyi tersebut. Jadi kita dapat lihat apabila setiap dialek yang terdapat di negeri Perak memiliki bunyi bahasa dan lambang yang berbeza. Antaranya dialek Perak Utara yang memiliki beberapa persamaan dengan dialek Kedah, iaitu penyebaran konsonan getaran R pada posisi akhir perkataan diganti dengan konsonan Q seperti air menjadi ayak, tidur menjadi tidur dan kotor menjadi kotor. Jadi manakala dialek Perak Hulu pula memiliki persamaan dengan dialek Kelantan yang mengalami pengguguran konsonan getaran R pada posisi akhir perkataan seperti ular menjadi ular, pagar menjadi pagar dan seluar menjadi seluar. Namun begitu,
dialek Perak Tengah seperti yang digunakan di dalam filem Kampung Pisang Musikal Raya turut menunjukkan perbezaan iaitu mengalami perubahan dari lingkungan akhir kata sesuatu perkataan dari as kepada urutan ah. Sebagai contoh, beras menjadi beyeh, malas menjadi maleh dan kipas menjadi kipeh. Oleh itu terbukti setiap dialek memiliki perbezaan dari segi fonologi atau bunyi yang dihasilkan. Okey, seterusnya kita beralih kepada aspek morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi pula merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan pergolongan kata dalam sesuatu bahasa. Kita dapat perhatikan berdasarkan bentuk kata antara dialek Perak Tengah seperti mana yang digunakan di dalam filem Kampung Pisang Musikal Raya dengan dialek Perak yang lain, terutama mengenai penggunaan kata ganti nama. Sebagaimana yang telah kita ketahui, awak menjadi demo dan mereka menjadi sekmo. Namun demikian, berdasarkan dialek Perak ada pula yang lebih pengaruh dengan dialek Kedah menggunakan bentuk kata ganti nama yang berlainan. Seperti saya menjadi cik, awak menjadi hang dan mereka menjadi depa. Tambahan pula, dialek Perak Selatan juga dikatakan memiliki banyak persamaan dengan penggunaan bahasa Melayu standard dan ini menunjukkan bentuk kata ganti nama yang digunakan juga adalah sama dalam bahasa Melayu. Jadi ianya menunjukkan tiada sebarang perbezaan. Walaupun begitu, ini juga membuktikan perbezaan dengan dialek Perak Tengah yang terdapat di dalam filem Kampung Pisang Musikal Raya, iaitu menggunakan kata ganti nama diri seperti saya menjadi teman, awak menjadi Mika dan mereka menjadi Dema. Terima kasih Dr. Danish. Penjelasan yang jelas tentang bagaimana setiap dialek itu berbeza dari aspek fonologi dan juga morfologi. Dr. Danish sudah terangkan bahawa fonologi adalah bidang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, manakala morfologi pula merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata. Perbezaan dua aspek ini sudah diterangkan dengan jelas berdasarkan 3 dialek Perak iaitu dialek Perak Hulu, Utara dan Tengah. Seterusnya, saya ingin bertanya apakah sebenarnya faktor yang mempengaruhi penggunaan dialek dalam filem tersebut. Saya ajukan soalan ini untuk dijawab oleh ahli panel ketiga kita. Silakan Dr. Syahirah. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Sebelum saya menyatakan pendapat saya terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Persatuan Linguistik Malaysia yang sudi bekerjasama dengan Pusat Pengajian Bahasa Universiti Utara Malaysia untuk mengadakan forum pada hari ini. Bagi menjawab persoalan yang dikemukakan Tuan Moderator, iaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan dialek dalam filem tersebut, saya akui bahawa kewujudan kepelbagaian dialek di Malaysia sememangnya banyak dipengaruhi oleh faktor geografi, iaitu kedudukan kawasan geografi linguistik tertentu. Namun begitu, terdapat pelbagai faktor lain yang boleh mengaruhi kewujudan dan penggunaan sesuatu dialek, khususnya faktor sosial di mana dialek itu digunakan untuk membina hubungan dalam keanggotaan masyarakat. Berdasarkan filem Kampung Pisang Musikal Raya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan dialek Perak Tengah di Kampung Pisang tersebut. Antaranya adalah disebabkan faktor ekonomi. Dalam filem tersebut, situasi yang menunjukkan penggunaan dialek Perak Tengah adalah disebabkan faktor ekonomi, di mana berlakunya urusan jual beli di warung Pak Jabir dan berkorban yang menternak lembu untuk menjual hasil peternakannya. Peranan dialek amat penting bagi kegiatan ekonomi ini kerana ianya memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli. Demikian itu, faktor ekonomi sesama mereka ini menyebabkan penggunaan dialek Perak Tengah digunakan secara maksimum kerana ianya dapat menimbulkan keselesaan dan mereka dapat menyatakan keinginan mereka dengan bahasa yang lebih mudah untuk mengelakkan salah faham. Faktor kedua pula adalah faktor perlawanan identiti diri. Penggunaan dialek dapat dianggap sebagai cara seseorang itu mewakilkan diri mereka daripada kelompok-kelompok tertentu.
Sebagai contoh, situasi dalam filem tersebut, Husin tetap menggunakan dialek Perak Tengah iaitu dialek di mana tempatnya berasal apabila berkomunikasi dengan orang luar iaitu Nelly sebagai kekasihnya. Ini menunjukkan Husin mempunyai jati diri yang kuat ataupun semangat kenegerian yang tinggi apabila dia masih menggunakan dialek daerahnya untuk melambangkan keunikan identitinya yang sebenar. Husin berharap agar dirinya itu diterima baik apabila dia cuba menunjukkan kehidupan sebenarnya kepada orang luar. Faktor yang terakhir adalah faktor jaringan sosial. Jaringan sosial ini merujuk kepada dua kriteria penting iaitu kepadatan dan multiplexity. Kepadatan jaringan merujuk kepada bilangan kenalan dalam jaringan, manakala multiplexity merujuk kepada fungsi hubungan lebih daripada satu sebagai teman sekerja, jiran, saudara terdekat dan sebagainya. Menerusi filem tersebut didapati bahawa kesemua penduduk kampung itu mempunyai jaringan yang berkepadatan tinggi dan multiplex di mana rakan-rakan sekerja mereka juga merupakan penduduk kampung kisah dan ada juga yang saling bersaudara. Hal ini menyebabkan mereka lebih memilih untuk berkomunikasi dalam dialek Perak Tengah disebabkan faktor jaringan sosial yang kuat antara mereka sekaligus dapat mengekalkan nilai dan identiti dialek tersebut. Penduduk kampung dalam filem ini juga kebanyakannya terdiri daripada warga tua yang memangnya menghabiskan seluruh hidup mereka di ramai kenalan dalam kalangan penduduk di kampung pisang. Demikian itu, dialek Perak Tengah kekal sebagai fungsi bagi mereka untuk bersosial dan melakukan kegiatan ekonomi. Terima kasih Dr. Syahira, ahli panel yang keempat kita pada hari ini. Seperti yang telah dijelaskan Dr. Syahira sebentar tadi, faktor penggunaan variasi bahasa dalam filem ini turut dipengaruhi oleh dialek sosial yang disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor ekonomi, faktor perlambangan identiti dan faktor jaringan sosial. Ya, sidang hadirin sekalian, kita masih berada di Majlis Forum Sempena Program Bulan Kebangsaan 2024. Kita teruskan bual bicara kita pada hari ini dengan melihat kepada pandangan ahli-ahli panel kita mengenai apakah kesan-kesan yang akan dihadapi sekiranya penggunaan variasi bahasa iaitu penggunaan dialek Perak semakin giat dalam industri filem tempatan kita. Bagaimana ahli-ahli panel kita? Mengikut perspektif saya, penggunaan dialek Perak dalam filem tempatan dapat mengekalkan warisan turun-temurun budaya Perak. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap negeri di Malaysia mempunyai dialek masing-masing untuk melambangkan warisan dan budaya mereka dari segi bahasa yang diperolehi daripada nenek moyang. Oleh itu, apabila orang Perak bertutur dengan menggunakan dialek Perak dalam komunikasi seharian, generasi yang baru lahir akan diwarisi dengan kefahaman dan pertuturan dengan menggunakan dialek Perak. Oleh itu, mereka tidak akan rasa sukar untuk memahami dialek tersebut kerana sudah terbiasa mendengar dari kecil lagi. Dari segi perfilman, penonton luar selain Perak dapat mempelajari dialek Perak dan mengenali budaya orang-orang Perak, terutamanya dari segi percakapan. Anak jati Perak juga dapat berbangga kerana dialek Perak digunakan dalam filem tempatan. Sudah terang lagi bersuluh, penggunaan dialek ini dapat melambangkan identiti kita sebagai penduduk di Perak dan perlu diwariskan secara turun-temurun dan tetap utuh dalam komunikasi seperti pepatah Melayu, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Saudara moderator, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan. Silakan Prof, kita masih lagi membicarakan tentang kesan yang akan dihadapi sekiranya dialek Perak masih digunakan dalam filem tempatan. Penggunaan dialek Perak dalam filem tempatan tidak dinafikan dapat memberikan beberapa kesan positif maupun negatif, khususnya kepada penonton serta industri perfilman. Jadi, antara kesan positif yang mungkin diperoleh adalah dialek dapat menyatu padukan masyarakat setempat. Kita sedia maklum bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Untuk merealisasikan hasrat dalam mencapai perpaduan kaum dan keharmonian negara, penggunaan dialek khususnya dalam filem tempatan diyakini mampu menyatu padukan masyarakat yang berbilang budaya sekaligus dapat membentuk perpaduan. Ini kerana
Penggunaan dialek dapat menarik minat penonton untuk mempelajarinya kerana sifatnya yang unik dari segi berbahasa. Memandangkan Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan pelbagai dialek, masyarakat secara tidak langsung boleh mempelajari dialek-dialek negeri lain supaya dapat merasai dan menikmati keunikan apabila bertutur sesama individu lain. Bukan itu sahaja. Sebagai penggiat seni tanah air adalah menjadi satu galakan untuk menerapkan elemen dialek dalam industri perfilman supaya penonton lebih sedar dan cakna akan kepentingan dialek pada masa akan datang. Kepelbagaian dialek membolehkan individu mengenali dan mempelajari melalui komunikasi. Jadi, komunikasi yang wujud antara individu dapat membentuk persefahaman sekaligus dapat menyatukan masyarakat yang berbeza negeri. Oleh itu, jelaslah bahawa penggunaan dialek sedikit sebanyak mampu menyatu padukan masyarakat. Terima kasih ahli panel pertama dan kedua kita kerana telah berkongsi pendapat berhubung kesan penggunaan dialek Perak tadi. Nampaknya dua orang ahli panel kita telah berkongsi pendapat mereka tentang kesan penggunaan dialek Perak dalam filem tempatan. Kedua ahli panel nampaknya telah mengemukakan kesan positif iaitu penggunaan dialek Perak dalam filem tersebut dapat mengekalkan warisan dan menyatu padukan masyarakat. Mari kita dengarkan pendapat ahli panel ketiga, Dr. Danish. Silakan Doktor. Terima kasih. Bagi pandangan saya, penggunaan dialek dalam filem tempatan bukan sahaja boleh memberikan kesan positif, tetapi ianya juga memberikan kesan yang negatif terhadap bahasa kebahasaan kita sendiri iaitu bahasa Melayu sekiranya tiada sebarang kawalan yang dilakukan. Antara salah satu kesan negatif yang berkemungkinan akan berlaku akibat daripada penggunaan kepelbagaian dialek adalah rasa cinta akan bahasa Melayu semakin berkurangan. Kita dapat lihat filem-filem yang diterbitkan di negara kita banyak menggunakan kata yang berunsurkan dialek-dialek tempatan berbanding dengan bahasa Melayu. Pengaruh ini menyebabkan masyarakat lebih terdedah dengan keunikan dialek berbanding dengan keistimewaan bahasa Melayu sehingga mengakibatkan mereka tidak lagi terkesan dan lebih tertarik untuk mempelajari dialek-dialek tempatan berbanding bahasa Melayu. Kesan yang paling tertarik kita dapat lihat adalah pada golongan remaja yang telah menerima banyak pengaruh sehingga mereka mula kurang berminat untuk menggunakan bahasa Melayu, terutama apabila ingin berkomunikasi. Jadi namun begitu, ibu bapa juga yang memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak kurang memberi galakan untuk anak-anak mereka mempelajari bahasa Melayu. Akibat lebih mementingkan warisan budaya turun-temurun mengikut asal-usul mereka sendiri. Kita perlu ketahui bahawa setiap negeri memiliki adat dan peraturan yang berbeza dan ini menyebabkan kenapa setiap ibu bapa lebih menggalakkan mereka untuk memahiri bahasa yang telah lama diamalkan seperti dialek negeri Terengganu, Kedah dan Perak. Dari ini telah membuktikan bahawa penyebaran penggunaan dialek dalam kehidupan seharian semakin meluas dan ini akan menyebabkan bahasa Melayu mudah diasingkan dan disisihkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, jelas terbukti bahawa penggunaan dialek dalam filem tempatan mendorong perasaan cinta dalam memartabatkan bahasa Melayu menjadi lebih. Terima kasih Dr. Danish atas pendapat itu tadi. Nampaknya Dr. Danish melihat kepada sudut yang berlainan ya, di mana penggunaan dialek Perak dalam filem itu akan menyebabkan rasa cinta akan bahasa Melayu semakin berkurangan. Bagaimana pula dengan pendapat Dr. Syahirah kita selaku panel yang terakhir? Silakan Doktor. Terima kasih Prof. Pada pendapat saya, penggunaan dialek dalam filem tempatan menyumbang pada kesan negatif seperti mutu bahasa Melayu dalam tulisan dan lisan atau merosot. Penggunaan dialek sebagai bahasa basahan sehari-hari ini boleh mempengaruhi penulisan dan lisan tanpa disedari. Sebagai contohnya, keracunan bahasa melalui tayangan filem dapat mempengaruhi penonton yang melihat untuk cenderung menggunakan dalam komunikasi mereka berbanding menggunakan bahasa Melayu standard yang tepat. Hal ini secara tak langsung akan menyebabkan kesilapan tertentu boleh mengubah makna dalam sesuatu ayat jika tidak diambil perhatian khusus. Tambahan lagi, murid-murid sekolah yang merupakan penutur jati sesuatu dialek akan menganggap bahawa penggunaan dialek ini akan diterima dalam penulisan dan menggalakkan mereka untuk menggunakan perkataan-perkataan dialek bagi mengekspresikan idea mereka.
Murid-murid sekolah lebih mudah terpengaruh untuk menggunakan bahasa-bahasa yang mereka senang dengari dalam tugasan penulisan dan lisan mereka di sekolah. Kesannya, kualiti penulisan di sekolah akan semakin menurun, malah pengetahuan dan penguasaan bahasa Melayu semakin jauh daripada murid-murid. Demikian itu, bahasa Melayu akan tercemar disebabkan kewujudan dialek dalam penulisan dan juga lisan. Terima kasih Dr. Syahirah, ahli panel keempat kita. Dr. Syahirah juga melihat penggunaan dialek Perak dari perspektif yang sama seperti Dr. Danish dengan berpendapat bahawa mutu bahasa Melayu dalam tulisan dan lisan akan merosot sekiranya penggunaan dialek Perak semakin giat dalam industri filem tempatan kita. Konklusinya, jika kita teliti semula, penggunaan variasi bahasa dalam bahasa Melayu bukanlah sesuatu yang salah jika pengguna itu pandai membezakan waktu yang sesuai untuk penggunaan bahasa Melayu standard atau dialek yang terdapat dalam ruang sosialnya. Lebih mudah kita sebut sebagai mengelakkan diri untuk terlalu banyak menggunakan dialek sehingga keaslian sebutan dalam bahasa Melayu standard itu tidak dapat diperlihatkan lagi semasa kita bertutur. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membincangkan isu variasi bahasa dalam filem tempatan Malaysia. Semoga forum ini menjadi wadah supaya dapat membuka mata semua lapisan masyarakat tentang betapa pentingnya bahasa Melayu kita untuk dipertahankan kerana ia merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Oleh itu, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi menyaksikan forum kami pada hari ini. Sekian, terima kasih, salam sejahtera dan salam satu Malaysia.